Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimunas salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Para pelajar, anak murid Ustaz di MRSM Misteri yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan kita secara rakaman pada minggu ini untuk Ustaz bersama dengan anak-anak murid Ustaz. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan berbicara tentang sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan minggu depan insya-Allah Ustaz pertimbangkan sama ada secara rakaman ataupun kita jumpa di alam maya melalui Google Meet atau mana-mana saluran, kita bicara tentang ibadah korban dan sambutan hari raya itu sendiri, insya-Allah. Okey, kita biasa dengar cerita saban tahun tentang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, isteri Nabi Ibrahim Hajar, untuk kita renungi, mengambil iktibar dan pengajaran. Kan, anak-anak murid Ustaz, hebatnya perjuangan para nabi dan rasul, berkorban perasaan, berkorban kekeluargaan, dan seumpama dengannya untuk menegakkan Islam, untuk menyampaikan Islam, menyebarkan dakwah. Kan? Ringkasnya kita boleh tengok, Ustaz nak mengajak kita pada malam ini, pada waktu ini, untuk kita melihat, sebab itulah signifikannya sangat kuat. Daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalam dan keluarga mereka, lahirnya ibadah haji, lahirnya ibadah korban, dan lahirnya solat sunat Aidil Adha lah, kesan daripada kedua-duanya. Kan, Allahu Akbar, sangat besar dia punya signifikan perkara ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah berkahwin dengan isterinya Hajar, lalu Allah kurniakan seorang anak lelaki yang sangat comel. Tetapi sebagai isteri yang kedua, Hajar berdepan dengan masalah madunya yang kurang selesa lah kita kata. Tinggal bersama-sama di bumi Palestin, lalu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bawa Hajar, isterinya dan anak baby dia, Nabi Ismail yang masih kecil, bawa berpindah. Itulah ayat yang Ustaz bacakan tadi dalam surah Ibrahim. Setelah dibawa menempuh perjalanan padang pasir yang jauh pada ketika itu, realiti pada ketika itu, menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya mereka sampai di satu lembah biwaidin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tandus, tidak ada sebarang tanaman yang kita kenali pada hari ini sebagai tanah Mekah. Okey, mereka tempuh perjalanan, lalu sampai di tanah itu, Nabi Allah Ibrahim tinggalkan isterinya Hajar dan anaknya Nabi Allah Ismail yang masih baby, yang masih bayi, yang masih sangat kecil. Lalu beliau berpatah balik, baginda berpatah balik, tinggalkan terus. Keadaan itu kalau merujuk kepada sirahnya, menyebabkan Hajar isterinya tertanya-tanya apa yang berlaku, yang menyebabkan seolah-olah dia dibuang daripada kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Beberapa kali diulang tanya, akhirnya ditanyakan kepada Nabi Allah Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Pelajar sekalian, perintah Allah. Bila Nabi Ibrahim mengesahkan, maka Hajar dengan penuh lapang dada, isteri yang salihah,
mengungkapkan kalau ini perintah Allah, Allah lah yang akan menjaga kami. Allahu Akbar. Pelajar sekalian, nampak kebergantungan kepada Allah jauh mengatasi kebergantungan kepada manusia. Kita pun dalam hidup kita sepatutnya macam itulah. Kan, ini iktibar pertama Ustaz ambil terus. Seorang wanita ditinggalkan suami bersama anak kecil dengan bekalan yang sangat terhad, sedikit minuman, sedikit makanan, Masya Allah. Tetapi bila yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga, selamatkan, pelihara mereka, maka dia yakin Allah Ta'ala akan jaga. Nabi Allah Ibrahim AS terus berpatah balik, dan setelah sekira-kira jauh, maka ayat surah Ibrahim 37 yang Ustaz muqaddimahkan di awal tadi, bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS berdoa kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhanku, aku telah menempatkan zuriat keturunanku di satu lembah yang tandus, tidak ada sebarang tanaman, Ya Allah. Kenapa tandus? Tak ada tanaman, terbuka, on air. Kan? Tapi dia tinggalkan zuriat keturunannya Nabi Allah Ismail dan isterinya Hajar. Okey, tetapi sudah disebutkan di ketika itu, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Kan, dan dia berdoa, Allah sesuai dengan peranan Kaabah, peranan Baitullahil Haram sebagai kiblat. Rabbana liyuqimus salah, ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami orang yang menunaikan solat. Abang kakak pelajar-pelajar sekalian, jaga solat tak? PKP lama ni, pagi-pagi boleh bangun solat ke tak? Ustaz sangat bimbang. Kita buat lebih kurang dengan ibadah solat. Sangat-sangat bimbang. Sangat bimbang. Kan, subuhnya hilang entah ke mana. Okey. Isyak memang panjang waktu dia, tapi kebimbangan Ustaz, kita ralik. Kita lalai dengan game. Kita lalai dengan YouTube. Kita lalai dengan Twitter. Memang panjang isyak, tapi pegang-pegang handphone lena macam tu saja. Lena pukul 3, pukul 4 juga. Tu yang subuh terlepas, isyak terlepas. Sedangkan peristiwa ibadah korban, Nabi Allah Ibrahim doa dekat Allah, jadikan zuriat keturunan kami orang sembahyang, orang menunaikan sembahyang, orang jaga sembahyang. Maka Ustaz nasihat diri Ustaz dan semua anak pelajar, kena jaga sembahyang. Boleh? Boleh? Tu. Kalau Nabi Muhammad ambil perintah sembahyang, Nabi Allah Ibrahim pun sebut isu yang sama, dan lepas itu disebutkan faj'al af'idatan minas sama'i tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati manusia ini terpaut pada rumahmu, yakni Baitullahil Haram, yakni Kaabah. Sebab itu orang Islam akan ada perasaan dalam hatinya rindu pada Kaabah, rindu pada Baitullah. Orang yang dah pernah pergi haji, yang dah pernah pergi umrah berkali-kali, masih menyimpan kerinduan. Apatah lagi yang tak pernah pergi, teringin nak pergi, rindu nak pergi. Kan, pelajar yang tanyalah pelajar pun teringin nak pergi, tanya ayah kita, lagi-lagi nak pergi, mak kita, apatah lagi tak pernah pergi. Kerana apa? Doa Nabi Allah Ibrahim supaya kita semua hati kita terpaut, hati kita diikat, hati kita lahir tahwi ilaihim, rasa cenderung kepadanya. Sebab tu kita teringin nak pergi Mekah dan seumpama dengannya. Kan, itu doa Nabi Allah. Lepas dia letak apa? Letak isterinya Hajar dan anaknya Ismail di situ, dan dia meneruskan perjalanan. Kan, maka bermulalah kehidupan seorang isteri Nabi Allah dan anaknya di bumi yang tandus. Okey, Ustaz pendekkan cerita. Yang lain panjanglah ceritanya kan. Di situ pula lepas tu cerita korban apa? Tadi korban perasaan ayah, korban perasaan isteri, anak tak tahu pagi, baby lagi. Kan? Maka lepas tu cerita pengorbanan, perjuangan jihad seorang isteri
Orang perempuan, ni pelajar ustaz yang perempuan, kena bangga, kena seronok. Kerana apa kena bangga seronok? Sebab Allah rakamkan dalam sirah, dalam sejarah, perjuangan seorang wanita yang beriman, seorang isteri yang salihah, seorang ibu yang berjiwa besar, ditinggalkan suami tapi berjuang untuk kehidupan dengan yakin bahawa Allah Ta'ala akan tolong. Tapi adakah Hajar duduk saja? Tak. Hajar ikhtiar, lari di antara dua bukit untuk cari makanan, untuk cari minuman. Kalau ada makanan atau minuman atau apa orang panggil apa, kafilah dagangan yang lalu untuk diminta bantuan, itu sumber ikhtiar kena buat. Pelajar sekalian, kita berada dalam zaman apa? Zaman susah wabak COVID-19, zaman PKP yang menyebabkan ada orang tak boleh bekerja, ada orang hilang pendapatan, ada orang kena buang kerja, macam-macam. Awak tahu semua isu-isu tu yang apa yang kita boleh baca dalam pemberitaan, sama ada saluran biasa, medsos dan seumpama dengannya. Pelajar sekian, sampai akhirnya ada orang buat kempen angkat bendera putih kalau benar-benar terputus, orang panggil apa, terputus bekalan makanan. Disebarkan nombor-nombor telefon YB, ahli parlimen, ADUN, pusat khidmat masyarakat, NGO yang boleh dihubungi untuk mendapatkan bantuan asas makanan dan yang seumpama dengannya. Kenapa? Susah. Maka meskipun begitu, Hajar telah pun menunjuk contoh pegangan kita, iman kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan doa saja. Kan, doa saja. Tapi doa penting. Bukan tak penting. Sebab itu hubungan dengan Allah. Hubungan kemanusiaan, ikhtiar. Sebagai manusia, ikhtiar. Mungkin dengan minta tolong orang, dengan izin Allah. Maka ustaz berpandangan, mengharmonikan pandangan yang dicetuskan untuk menimbulkan hubungan yang tak comel dalam masyarakat. Ada yang kritik, ustaz yang cadangkan, jangan lupa doa pada Allah ketika susah. Yang tu pun betul sebenarnya. Jangan kata, dia kata doa-doa sajalah, kami susah. Dia menyebut satu aspek, dia tak sebut semua. Ada orang kata kami ikhtiar, itu satu aspek. Agama minta dua-dua aspek. Doa pada Allah, keyakinan pada Allah, qada dan qadar Allah, beriman pada Allah, Allah Ta'ala akan tolong. Itu satu aspek, dituntut dalam agama. Jangan kata tak ada. Tapi ikhtiar juga dituntut. Nabi Allah ya Hajar sebagai manusia, wanita solehah beriman yang teguh, dia ikhtiar. Dan waktu suami dia tinggalkan, dia sebut dah, Allah akan bantu dia. Dia ikhtiar habisan. Masya Allah, Ustaz panjang di sini. Sebab apa? Nak kita harmonikan hubungan. Tak ada guna menimbulkan pertelingkahan, masam muka, burukkan pihak tu, burukkan pihak ni, sedangkan semua nak buat kerja, tolong orang. Nak buat kerja, bantu orang, kerja kebajikan. Tetapi celah-celah buat kerja kebajikan, kita tak jaga mulut kita tak jaga tindakan kita timbulkan permusuhan, kita perli, kita sindir. Yang ni tak harmoni dalam kehidupan ummah. Cuba ambil sudut pandang positif. Dia tegur aspek ni, dia tegur aspek ni. Harmoni. Kan? Harmoni. Okey, tak apa. Kita patah balik. Kita patah balik kepada perbincangan kita. Abang-abang kakak, Ustaz, anak-anak murid Ustaz, yang marasai Ustaz kasih sekalian. Maka Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwah. Ini kita tahu belaka. Cari bekalan, dan akhirnya Allah Ta'ala takdirkan melalui malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada anak Nabi Allah Ismail yang ketika itu masih bayi, yang berada, yang diletakkan di satu tempat. Tempat itulah yang Nabi Allah Jibril datang lalu mencukir di hujung kaki Nabi Ismail itu. Maka kita kata terkopaklah tanah di situ, terburailah tanah di situ, lalu keluar mata air yang kita kenali dengan telaga Zam-Zam pada hari ini. Nabi Hajar yang berlari-lari cari, tengok dah berapa kali dah, tiba-tiba nampak macam lembaga dekat anak dia. Dia bekerja pergi,
dan perlembaga tu dah tak ada, tetapi di hujung kaki di hujung kaki Nabi Allah Ismail, dia nampak air yang membuak-buak keluar, lalu dia kepung dia kepung air itulah, zam tu kepung kan. Yang apabila Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kan, Nabi kata tu antara jasa besar Hajar, dia kepung maka jadi telaga. Kalau Hajar tak kepung jadi sungai mungkin itu kita boleh baca sejarahnya. Okey, para pelajar yang saya kasih sekalian, maka Allah kurniakan kerana ikhtiar yang bersungguh-sungguh oleh Nabi oleh Hajar, maka dikurniakan sumber makanan, sumber minuman. Sebab air Zam-Zam ni dia bukan sekadar minuman yang menghilangkan dahaga, dia boleh jadi makanan yang mengenyangkan. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, Ustaz pendekkan cerita. Kan tu cerita pengorbanan mereka, kemudian membesarlah Ismail di sisi ibunya. Nabi Ibrahim datang beberapa kali ziarah, pulang semula, hinggalah sampai ziarah yang berikutnya. Nabi Allah Ismail ni dah besar dah. Dah boleh anak yang dah besar, yang dah boleh berkhidmat pada ibu ayah dah. Kan kalau dalam bahasa utara ni kita panggil budak yang dah cah dah, yang dah cerdas dah, yang boleh tolong dah, mungkin umur 9-10 tahun begitulah. Riwayat sebut berbagai-bagai lah. Okey, 11-12 tahun yang dah boleh diharap kerja. Okey, Allah mentakdirkan kunjungan Nabi Ibrahim kali ini datang dengan perintah. Perintah apa? Apabila Nabi Allah sebut falamma balagha as-sa'yu. Perintah cerita Quran. Bila Nabi Allah Ismail sudah sampai umur yang boleh bantu buat kerja, maka Nabi Ibrahim yang datang bermimpi. Dia memimpi, ra'aitu fil manam, dia telah bermimpi dia menyembelih anaknya. Pelajar sekalian, apa signifikan mimpi para nabi dan rasul? Mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu. Mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu. Maka itu perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, Ismail. Maka dia pun bagi tahu ke anak dia lah, macam kita tahu dalam sirah, dia tanya fanzur maza tara, wahai anakku apa pandanganmu? Maka anak dia pun jawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah buat saja perintah Allah. Sebab Nabi Ismail pun nabi juga, ini perintah Allah, terima, redha, jalankan saja. Satajudini insya-Allah minas sabirin, engkau tak akan dapati, aku sabar, aku terima ketentuan itu. Tuan-tuan, ini peristiwa besar pengorbanan yang dirakamkan dalam sirah dan dalam sejarah kan. Maka pada sampai masanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bawa anak dia Ismail untuk disembelih di satu tempat berdekatan dengan bumi Mina, tempat orang buat haji. Bumi Mina tempat melontar di bukit berdekatan. Kerana ada gangguan syaitan disebutkan. Cerita dia apa? Nak laksana perintah Allah, nak buat ketaatan, akan ada gangguan. Apatah lagi gangguan syaitan, bisik-bisik ragukan kita. Kan, pelik apa nak semayang, ada gangguan. Tak khusyuk, ingat benda lain, nak buat benda lain. Itu biasa. Sebab Nabi pun diganggu oleh iblis syaitan. Dan kerana gangguan-gangguan itulah, maka Nabi Allah Ibrahim ambil batu lontar syaitan yang cuba hasut baginda tidak tunai perintah Allah, sembelih anak dia. Lalu dia ambil batu, dia punggai. Dia lontarkan kepada anak dia. Lontarkan kepada iblis syaitan yang ganggu dia untuk bawa anak pergi sembelih. Yang hari ini dalam ibadah haji diambil falsafah yang sama, ambil ibrah pengajaran yang sama, dirakamkan, dijadikan syariat dalam Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falsafah yang sama. Ibadah melontar bermula daripada 10 Zulhijjah
hinggalah 13 Zulhijjah, melontar di jamrah-jamrah yang ditentukan mengikut hari dan tarikh. Melontar apa? Melontar syaitan kah di situ? Tidak. Dalam ibadah haji ni melontar sebagai ibadah haji. Melontar tu pelaksanaan ibadah. Disebut wajib-wajib haji. Melontar. Falsafah dia, kalau Nabi Allah Ibrahim lontar syaitan yang ganggu, yang hasud, yang cuba memesongkan dia daripada perintah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falsafahnya hari ini kita lontar di jamrah itu ialah kita lontar gangguan-gangguan yang mungkin datang daripada syaitan, hasutan dan seumpamanya. Tu falsafah dia. Maka lontar sungguh-sungguh, bismillahi Allahu Akbar, lontarlah dengan pelaksanaan ibadah yang baik, tetapi falsafahnya hampir sama. Gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang mengganggu kita taat perintah Allah, yang ganggu kita menjadi be a good Muslim, menjadi orang Islam yang baik itu, kita buang daripada kehidupan kita, lalu membolehkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meneruskan usaha sembelih anak dia sebagaimana perintah Allah. Dan akhirnya macam yang kita tahu, Allah Ta'ala mentakdirkan sembelihan itu tidak berlaku. Pisau dia dah tajam dah, dia training dah, dia try dah. Astah cukup tajam, dia dikatakan, dia ketuk atas satu batu, pecah dua batu besar tu, punya tajam. Tapi tak makan apabila sembelih anaknya. Allah tak izinkan. Allah tak izinkan, tak takluk pada anaknya. Lalu Allah gantikan dengan seekor kibas daripada syurga untuk disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ganti anaknya. Cerita dia apa? Nabi Ibrahim buat tak perintah Allah? Buat sungguh-sungguh. Allah tak izin. Allah nak uji dia. Benar engkau beriman, benar engkau patuh wahai Ibrahim. Allah kata benar, engkau benar dalam amalan kau. Allah ganti, Allah tak izinkan Nabi Allah Ismail tersembelih dan terbunuh dalam peristiwa itu. Sebaliknya Allah gantikan dengan seekor kibas daripada syurga, mengambil daripada peristiwa itulah. Maka semangatnya dibawa hari ini dalam syariat kita, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sembelih binatang korban pada hari raya Aidil Adha. Salah satunya ingat balik sejarah tu. Nabi Allah Ibrahim diuji untuk taat perintah Allah. Kita hari ini pun sama. Allah suruh buat apa? Sembelih binatang korban. Buat tak? Atau bagi alasan mahal, tak ada duit. Sedangkan, minta maaf saya sebut, pelajar sekalian, bukan kita mungkin, rokok orang kita boleh hisap hari-hari dengan kos yang sangat tinggi. Tapi korban tak boleh buat, 700. Orang kita tak daftar atau tak pergi haji, alasan kos tinggi, beribu-ribu, baru bayar kat tabung haji, tak termasuk nak bawa duit belanja lagi. Sedangkan boleh beli, boleh hisap rokok yang membaris sebulan 300-400. Orang kita berdalih, memilih bagi alasan untuk taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini bukan falsafah korban. Korbankan perasaan, korbankan harta, korbankan masa, korbankan jiwa, korban fizikal dan seumpama dengannya untuk taat perintah Allah. Untuk buat ibadah korban kena ada harta yang dikorbankan, duit ringgit, sebab nak beli bahagian lembu, bahagian kambing, ekor kambing dan umpamanya. Nak pergi haji nak kena ada dana, nak kena simpan duit perbelanjaan ke sana. Allah. Nak sedekah nak kena keluarkan duit. Semua ini adalah ibadah yang melibatkan maliyah, harta, untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka ini sejarah yang berlaku dalam ibadah korban yang melahirkan pertama ibadah haji yang dirakamkan sana. Dia ada sa'i, ada kaitan dengan hajat isteri Nabi Ibrahim. Di sana ada ibadah melontar yang Nabi Ibrahim juga melontar syaitan ketika menghasut baginda untuk tunai perintah Allah sembelih anak dia, masya-Allah, dan lain lagi. Dan juga di sana kita sembelih binatang korban pada hari-hari nahar sebagai tanda taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Okey, pelajar sekalian, Ustaz kira setakat tu dulu perbincangan kita, kuliah kita dalam rakaman untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Macam Ustaz janjikan, kita tengok medium kita pada minggu berikutnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi